apa maksud X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan negatif 1 ni? Okay, kita fahamkan dulu quadratic equation. So, quadratic equation ni kalau kita lukis graf, okay, kalau kita lukis graf, katalah saya ada paksi Y dan ada paksi X kat sini. Okay, dan bila kita lukiskan quadratic equation ni bentuk dia adalah bentuk U. Okay, kalau saya boleh tukar. So, bentuknya, sebab dia punya koefisien bagi X kuasa 2 ni adalah positif. Tapi ini tak perlu pun, kita tak perlu pun lukis graf dalam jalan kerja. Saya cuma tunjukkan apa maksud X1 sama dengan 3, X2 sama dengan negatif 1. So, kalau kita lukis graf, kita akan dapat graf tu berbentuk U macam ni. Okay, sebab dia X kuasa 2 ni adalah positif. Jadi, bila bentuk positif, dia berbentuk U. Kalau X ni negatif, bentuk dia macam U terbalik. Okay, so ini berbentuk U. Jadi, yang dikatakan 3 dan negatif 1 itu ialah pintasan pada paksi X. So, dekat sini kita ada positif 3. Dekat sini kita ada negatif 1. Okey, ini maksud root tu. Root ialah pintasan pada paksi X. Okey, jadi kita nak buat kaedah fixed point ini dengan cara dekat sini dia dah bagi the initial value of X is 4. Okey, dia bagi nilai X asalan. Initial value of X is 4 ini kita boleh letak X naught sama dengan 4. Okey, nanti kita kena cari X1, X2, X3 dan seterusnya sampai kita boleh berhentilah. Okey, so ini panduan kita. So, macam mana solutionnya? Apakah langkah pertama untuk kaedah fixed point iteration ini? Okey, so saya letak dekat sini solution. Pertama sekali, kita kena identify iteration function. Apa itu iteration function? Okay, ataupun iterative function. So, kita dah diberi satu fungsi fx. Jadi, kita kena identify function, iterative function, iaitu kita namakan dia sebagai gx. Jadi, gx dekat sini, mengikut soalan kita, function kita adalah X kuasa 2 tolak 2X tolak 3. Jadi GX boleh jadi beberapa. Apa itu GX? Ialah kita olah balik function itu dan kita jadikan X sebagai subject matter. Okey, so sekarang function ni semua dah dia tak ada kiri kanan. So kita jadikan dia sama dengan kosong. Okay, kita jadikan dia sama dengan kosong. So, bila kata nak cari GX, kita kena jadikan X sebagai subject matter. X duduk belah kiri, yang lain semua pindah sebelah kanan. Masalah sekarang, kita ada beberapa X. Okay, jadi akan ada beberapa iterative function. So, katalah GX yang pertama, kita ada X kuasa 2 sama dengan yang lain saya pindahkan sebelah kanan, dia akan jadi 2x tambah 3. So saya nak x sahaja. So kuasa 2 pindah sebelah, dia akan jadi 2x tambah 3 kuasa 1/2. Okey, itu adalah gx yang pertama. And then kita boleh listkan lagi gx yang lain. Okey, yang kedua kita ada X2. Okay, kali ni saya jadikan negatif 2 ni pula sebagai subject matter. Negatif 2X lah sebab kita nak X tu. Okay, so saya tinggalkan negatif 2X. Yang lain saya pindahkan sebelah kanan. Dia akan jadi 3 negatif akan jadi positif. X kuasa 2 positif akan jadi negatif X kuasa 2. So, sekarang saya hanya nak tinggalkan X sahaja. So, saya tinggalkan X. Dekat sini dia akan jadi 3 tolak X kuasa 2 per negatif 2. So, kita kemaskan sikit equation ni. Sebab dia bahagi negatif. So, kita tak nak negatif kat situ. Jadi, dia akan jadi terbalik lah. So, dia akan jadi sebab ni positif 3 bahagi negatif 2. Nanti akan dapat negatif 3. So, saya letak dia dekat belakang. Okay, yang mana negatif X kuasa 2 bahagi negatif 2 dia akan dapat positif. So, X kuasa 2 per dengan sekarang dah tak ada negatif lah. Dia jadi positif 2 je. Okay, itu untuk GX yang kedua.
So, ada lagi satu GX kita boleh dapat dari sini, iaitu dengan cara kita boleh factorizekan X dan X yang ada ni. Okey, katalah saya letak dia sebagai X3. So, sama dengan X kuasa 2 tolak 2X sama dengan 3 ni saya pindahkan, kita dapat positif 3. Jadi, X kita factorize. So, tinggal X dekat dalam lagi satu. Yang ini bila X kita keluarkan, dalam tinggal negatif 2. Sama dengan 3. Okey, so kalau saya nak X sahaja, sini akan jadi 3 per X tolak 2. So, ini adalah GX kita yang ketiga. Okey, masalahnya sekarang, antara 3-3 GX ni, yang mana satu yang kita nak guna sebagai iteration function kita. Okey, kita nak cari nilai X1 dan X2 tadi. Okey, sebenarnya dalam soalan kita tak ada nak kena cari sampai 2 nilai X. Biasanya kalau dah dapat 1 nilai X pun dah cukup. Cuma saya nak tunjukkan dalam contoh ini bahawa kita kena uji. Okey, kita kena uji GX kita ni yang mana satu appropriate ataupun tidak, yang sesuai ataupun tidak.